Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan sambung ke bab seterusnya. Kita akan pergi ke pada hari ini mengenai keimunan manusia. Keimunan itu sendiri, apa maksud keimunan? Keimunan ni maksudnya imun tu itu sistem pertahanan badan kita. Imun ni sejauh mana kita boleh mempertahankan badan kita daripada serangan bakteria, virus, apa lagi, parasit. Jadi sistem keimunan atau sistem imun badan ni memang sangat diperlukan lah. Terdapat satu penyakit iaitu AIDS, AIDS tu disebabkan oleh kuman HIV, virus HIV. Kuman tu dia akan melumpuhkan sistem imun badan kita. Jadi tidak ada dah sistem imun badan, dan berakhir sekali apa jadi? Jadi pesakit AIDS tu dia akan mati disebab apa? Badan dia akan sedikit demi sedikit diserang oleh bakteria dan juga virus. Okey, jadi penting tak kamu rasa pertahanan badan ni? Sangat-sangatlah penting. Dan itulah yang kita akan pelajari pada malam ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama sekali, iaitu pertahanan badan. Okey, patogen merujuk kepada mikroorganisma seperti bakteria, kulat, virus dan protozoa yang boleh menyebabkan penyakit. Itu dimaksudkan dengan patogen. Apa-apa mikroorganisma yang menyebabkan penyakit pada badan manusia, kita panggil dia patogen. Patogen hanya boleh menyebabkan penyakit jika berjaya menjangkiti sel badan. Hal ini kerana badan kita kaya dengan nutrien, air untuk kelangsungan hidup mikroorganisma ini. Jadi mikroorganisma ke, parasit ke, kulat ke, virus, bakteria ni memang mereka sentiasa menyerang badan manusia. Sebab apa? Dalam badan kita ni ada nutrien. Dan juga kita ada air. 90% badan manusia ni air. Kan? Dalam sel ada air. Kamu pun baru je belajar mengenai apa? Mengenai bendalir badan, darah, semua tu air, kan? Semua tu memerlukan bendalir, kan? Yang terdiri pada air juga, kan? Jadi sebab itulah lebih daripada 60%, kan, dalam badan kita ni adalah air. Jadi air inilah sumber makanan kepada bakteria ni, kepada mikroorganisma ni, kan? Untuk mereka melangsungkan kehidupan dia. Bila mana dia dah masuk ke badan kita, mereka akan start membiak dan terus membiak demi kelangsungan generasi dia juga. Okey, kehadiran patogen akan menukarkan persekitaran dalaman badan manusia dengan mengganggu metabolisme. Jadi bila mana dia ada dalam badan kita, mereka juga akan melepaskan toksin. Toksin itulah menyebabkan kita jadi demam. Kenapa kita demam? Rupanya ada bakteria dalam badan kita. Mungkin juga kita termakan makanan yang banyak bakteria, contohnya dah tercemar, kita demam. Sebab apa? Dalam badan kita ni ada bakteria yang sedang membiak dan melepaskan toksin. Okey, Keimunan ialah keupayaan badan untuk menentang jangkitan patogen dengan menghasilkan sejenis protein khusus. Kita panggil dia antibody. Jadi dengan adanya keimunan, badan kita ni berupaya untuk membunuh apa-apa sahaja patogen yang masuk ke dalam badan kita. Jadi badan kita ni dia akan hasilkan antibody. Bagaimana antibody terhasil? Nanti kita akan tengok. Okey, antibody ialah molekul protein yang berbentuk Y. Bentuk dia memang Y. Nanti kamu akan tengok macam mana
yang dihasilkan oleh limfosit. Ini kamu dah belajar pada bab lepas, baru je belajar limfosit. Untuk melawan bahan asing yang dikenali sebagai antigen. Jadi apa-apa sahaja bahan asing yang masuk ke dalam badan kita, kita panggil dia sebagai antigen. Jadi bila mana selepas ini, bila mana saya cakap antigen pada kamu, ia bermakna maksud apa-apa sahaja bahan asing yang masuk luar daripada badan kita, yang telah masuk ke dalam badan kita, kita panggil dia sebagai antigen. Tak kiralah bakteria ke, virus ke, kulat ke, yang masuk ke dalam badan kita, ianya dipanggil sebagai antigen. Maksudnya dia bahan luar daripada badan kita. Okey. Jadi sistem pertahanan badan ni, okey, kita terus sikit. Antigen ni merupakan protein asing yang merangsang gerak balas keimunan. Dia juga adalah protein. Antigen ni juga adalah protein. Okey, antara contoh antigen ialah bahagian atau bahan yang dihasilkan oleh patogen, racun, protein tertentu dalam makanan, komponen serum serta sel darah merah dari individu lain. Jadi sebab itulah kalau didermakan darah A kepada orang darah B, apa jadi pada darah A tu? A tu dianggap sebagai antigen kepada darah B tu. Jadi apa yang dia buat? Dia akan serang, menyebabkan darah yang A tadi akan menggumpal. Jadi badan kita bila mana dia kenal sahaja sesuatu bahan tu antigen, dia akan terus serang. Dia akan terus serang sebab apa? Mereka menganggap itu sebagai bahan luar, bukan bahan daripada dalam badan kita sendiri. Okey, mengenai pertahanan badan. Okey, pertahanan badan terdiri daripada pertahanan pasif dan pertahanan aktif. Dua ni sahaja pertahanan kita. Pertahanan pasif dengan pertahanan aktif. Okey, apa yang dimaksud dengan pasif ni? Okey, pertahanan pasif berperanan menghalang patogen daripada memasuki badan. Manakala pertahanan aktif memusnahkan patogen sebaik sahaja berjaya menembusi pertahanan pasif. Jadi pasif, dia akan jumpa pasif dulu. Dia akan jumpa pasif dahulu. Kalau pasif pun tak mampu, dah masuk dalam badan, maka aktif akan memainkan peranan. Okey, terdapat 3 strategi utama yang dijalankan untuk melindungi badan daripada serangan patogen. Itu barisan pertahanan pertama, kemudian barisan pertahanan kedua, dan barisan pertahanan ketiga. Okey, kita tengok pada barisan pertahanan badan. Okey, pertahanan pasif. Yang pertamanya dari segi fizikal dan juga dari segi kimia. Okey, nanti kita akan terangkan sampai secara lanjut apakah itu pertahanan-pertahanan ini. Kalau yang pertahanan aktif pula, okey, barisan pertahanan kedua adanya keradangan, demam dan fagositosis. Ini pertahanan kedua. Okey, barisan pertahanan ketiga adalah penghasilan antibodi dan juga sel memori. Okey, kita pergi kepada pertahanan yang pertama. Barisan pertahanan pertama dikenali sebagai pertahanan pasif. Contohnya kamu tengok tubuh fizikal kita ni, kan? Bertindak sebagai mekanisme menahan serangan patogen. Iaitu kamu tengok pada kulit, lapisan kulit manusia, kita ada bulu roma, kan? Kalau kamu tengok dekat hidung kita ni, dalam hidung kita ni ada juga bulu, kan? Ia akan menapis apa-apa sahaja yang memasuki dekat hidung kita ni, kan? Jadi bulu roma dekat kulit kita ni pun dia ada function dia juga. Dia ada function dia juga. Itu untuk mengelakkan daripada apa dia? Mengelakkan daripada apa-apalah bakteria yang melekat, kan? Okey.
Okey, kamu tengok ni. Barisan pertahanan pertama, fizikal. Contohnya kulit. Mikroorganisma sukar menembusi kulit kerana terdapat luka, melainkan terdapat luka ataupun kecederaan. Jadi, kamu tengok sendiri kulit kamu lah. Kulit kamu ni. Tak terbuka tau. Dan juga dia berminyak. Kulit kita ni sendiri sebenarnya ada minyak sebenarnya di lapisan luar dia. Dan juga dia adalah kasar lah dia tak lembut macam kamu tengok selembut tisu tu, tak ada lah jadi macam mana bakteria nak tembus? Dia tak boleh tembus kulit kita ni. Bakteria tidak boleh senang-senang menembusi kulit kita ni, melainkan kalau kita kita ada potong terluka, barulah bakteria boleh masuk dalam kulit kita. Okey. Lapisan mukus pada lubang hidung memerangkap dan mengumpul mikroorganisma. Mikroorganisma ditolak keluar oleh silia apabila memasuki salur respirasi. Jadi sebenarnya dalam hidung kita ni ada mukus. Mukus tu lah jadi hingus kita tu. Tapi apa tujuan mukus ni? Mukus ni dia akan melekatkan apa-apa bakteria yang cuba masuk, dia akan melekat dekat hingus kita tu. Dia melekat, jadi dah dibunuh, jadi ditolak keluar yang kamu korek jadi tai hidung tu. Itulah dia sebenarnya. Okey, memberi halangan kepada patogen. Jadi dengan adanya kulit, apa-apa saja lubang pada badan kamu ni mesti mengandungi mukus. Pada telinga kamu pun sama juga. Pada hidung kamu pun sama juga. Mana-mana lubang lah mesti mempunyai mukus. Tujuannya pun untuk mengelakkan daripada bakteria memasuki badan. Okey, dari segi kimia pula, apa dia? Air mata dan sebum. Air mata, kamu tengok air mata kamu tu kalau masa kecil kamu pernah telan air mata kan? Pernah rasa dia apa? Masin, betul tak? Sebenarnya kenapa dia rasa masin? Dalam dia mengandungi lysozyme. Lysozyme ni dia akan membunuh bakteria. Okey. Lilin dalam telinga dan lendir pada faraj menjadi antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Okey. Jadi tindak balas dia apa dia? Dia akan merosak dan memusnahkan patogen. Okey, kita pergi kepada barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan kedua merupakan pertahanan aktif. Jadi apa yang dimaksudkan dengan aktif ni? Maksudnya dia ada satu tindak balas. Dia ada satu kerja yang dilakukan. Kalau macam tadi, dia melibatkan fizikal. Fizikal tu ada apa? Ada mukus, ada bulu-bulu yang menahan daripada kemasukan habuk dalam badan kamu. Bulu hidung ataupun bendali-bendali pada di lubang-lubang di bahagian badan kamu. Itu bersifat fizikal dan kimikal. Bagaimana pula dengan pertahanan aktif ni? Pertahanan aktif ni maksudnya adanya kerja, adanya satu mekanisme yang dilakukan oleh sel-sel dalam badan kamu sebagai satu tindak balas untuk mempertahankan badan kamu daripada diserang oleh apa-apa patogen. Okey. Menjalankan mekanisme pertahanan tidak spesifik. Jadi dia ni tidak spesifik. Maksudnya semua patogen akan cuba dihalang melalui cara barisan kedua ni, pertahanan kedua ni. Okey, itu melawan apa jua jenis patogen yang menyebabkan jangkitan. Tindakan bermula dengan keradangan. Dia mulakan dengan keradangan. Kemudian fagositosis. Fagositosis ni iaitu makrofag ataupun neutrofil akan makan bakteria tu. Kalau kamu ingat fagositosis tu sel darah putih ni akan makan bakteria ni dia akan unjurkan badan dia supaya ni, kemudian dia dah masuk dalam badan dia, dia akan keluarkan toksin untuk membunuh bakteria tu. Seterusnya menyebabkan demam. Badan kamu bila mana demam, badan kamu akan panas. Dengan suhu yang panas tu akan membunuh bakteria tu.
Okey, fagositosis dijalankan oleh sel-sel darah putih iaitu neutrofil dan monosit dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okey, jadi dia guna enzim ya. Enzim tu akan membunuh bakteria itu. Okey, ini di mana kamu tengok gambar ni, macam nilah dia tangkap bakteria ni dan dia keluarkan enzim untuk menghancurkan badan-badan bakteria ni. Okey. Kemudian kita tengok satu persatu yang dimaksudkan dengan keradangan. Okey, kemasukan patogen ke dalam badan bermula dengan patogen tu masuk dalam badan kita. Kemudian antigen yang dihasilkan oleh patogen menyebabkan bahagian yang terkena jangkitan menjadi merah, panas dan juga sakit. Contohnya bisul. Kamu ada bisul kan? Pernah dapat bisul kan? Ataupun jerawat yang besar tu. Kan? Kamu rasa sakit. Merah je jerawat tu. Cuba kamu tekan, pegang dia, akan rasa panas sebenarnya. Okey, salur darah dekat situ sebenarnya dia sedang mengembang. Dia bila mana dia mengembang, maka banyaklah darah akan mengalir. Darah tu akan mengalir ke situ dan membawa sekali apa dia? Sel-sel darah putih. Okey, sel-sel darah putih tu akan keluar daripada salur darah. Bayangkan sini bisul kamu, bisul. Tu. Lepas tu kamu akan dapati bahawa salur darah akan mengembang kat sini. Kan? Ni salur-salur darah kecil lah. Jadi dia bukan saja bawa sel darah merah, dia akan bawa sekali sel darah putih. Sel darah putih ni akan keluar daripada salur darah, dia akan keluar dan dia akan pergi mana? Dia akan tangkap bakteria-bakteria yang terdapat dekat jerawat tu. Kan? Okey, fagosit tertarik ke arah antigen. Fagosit ni adalah sel darah putih tu lah. Neutrofil ataupun monosit tu. Dia akan tertarik ke arah antigen. Macam mana dia boleh tertarik antigen? Mereka memang kenal antigen. Antigen ni adalah bahan luar daripada badan. Kan? Jadi mereka kenal. Mereka akan terus pergi ke bakteria tu dan mereka akan tangkap. Okey, fagosit memusnahkan patogen dengan menelannya dan mencernakannya secara fagositosis. Okey, bagaimana pula dengan demam? Tidakkah fagosit memusnahkan patogen menyebabkan bahan kimia yang menyebabkan demam? Jadi bila mana fagosit ni tangkap dan dia musnahkan patogen, dia akan membebaskan bahan kimia. Bahan kimia tu menyebabkan kita rasa demam. Okey, bakteria dan virus membiak dengan cepat pada suhu badan normal, iaitu 37 Celsius. Suhu badan yang meningkat menghadkan jangkitan. Jadi sebab itulah badan kita tu dipanaskan. Untuk apa? Supaya dia nak lambatkan pembiakan bakteria ataupun virus. Sebab apa? Kedua-dua ni memang cepat membiak sekiranya suhu 37 Celsius. Jadi demam juga akan merangsang lebih banyak antibodi untuk dihasilkan. Okey. Kita pergi tengok bagaimana fagositosis tu berlaku. Okey, bermula dengan fagosit ni akan tertarik kepada bahan kimia yang dibebaskan oleh patogen. Kan? Sebab apa? Bakteria ni bila mana dia berada dalam badan kita, mereka juga mempunyai tindak balas. Kan? Tindak balas itulah yang akan menyebabkan mereka ni pun juga mengeluarkan bahan kimia. Jadi mereka makan contohnya, hasil kumbahan badan mereka tu pun mengeluarkan bahan kimia. Bahan kimia tu sebenarnya dapat dikesan oleh fagosit. Neutrofil dengan monosit dapat mengesannya. Di mana dia kesan bakteria tu, maka fagosit mengepung bakteria menggunakan pseudopodium untuk menelannya. Okey, pseudopodium ni apa dia? Yang ni, yang dia menjulur tu. Macam tu, nampak? Ni mula-mula dia macam tu bulat gitu je. Dia nampak bakteria, dia akan julurkan dia punya badan tu. Ini kita panggil pseudopodium. Okey, bakteria ditelan dan terbentuknya vesikel makanan fagosom. Jadi bila mana dia telan, dia akan membentukkan apa dia? Fagosom. Kan? Ni fagosom. Dia akan membentuk vesikel dan vesikel ni kita panggil dia
fagosom. Okey, bakteria dicernakan oleh enzim lysozyme. Jadi dalam badan monosit itu, dia akan hasilkan enzim yang mana kita panggil dia sebagai lysozyme. Lysozyme ni dia terdapat dalam lysosom. Lysosom ni akan pergi dekat vesikel ni dan dia akan bercantum dengan vesikel ni, dan pada masa ni dia akan lepaskan lysozyme tu untuk mencernakan bakteria tu. Okey, bakteria dimusnahkan dan dicernakan oleh enzim lysozyme. Yang keenam, jasad residu terbentuk mengandungi bahan tidak tercerna. Okey, bahan yang tidak tercerna inilah menyebabkan kita jadi demam. Okey, fagosit membebaskan bahan buangan daripada sel. Jadi bila mana tak cukup lagi, contohnya bahan buangan akan dikeluarkan, kan? Bahan buangan inilah sebenarnya yang menyebabkan badan kita menjadi demam. Suhu badan kita akan menaik, menyebabkan apa? Bakteria-bakteria lain yang masih lagi boleh belum sempat ditangkap tu tak boleh membiak dengan cepat. Itu tujuannya badan kita demam. Okey, kita pergi ke barisan pertahanan yang terakhir, iaitu barisan pertahanan yang ketiga. Okey, barisan pertahanan ketiga ni merupakan pertahanan yang aktif, iaitu badan kamu ni menjalankan mekanisme tertentu untuk menghasilkan bahan-bahan yang boleh membunuh bakteria ataupun apa-apa sahaja patogen yang memasuki badan. Okey, menjalankan mekanisme pertahanan secara spesifik. Yang tadi kita belajar mengenai pertahanan kedua, tapi yang kedua ni kamu kena ingat, dia tidak spesifik. Dia tidak spesifik. Yang ketiga ni dia spesifik. Maksudnya, sekiranya ada patogen yang sama memasuki badan kamu, mereka dah tahu dah apakah antibodi ataupun bahan yang boleh dihasilkan untuk membunuh bakteria tu. Okey. Pertahanan secara spesifik yang melibatkan penghasilan antibodi oleh limfosit. Jadi limfosit ni tugas dia nak hasilkan antibodi, tapi dia kena kenal dulu, kan? Dia kena kenal dulu bakteria tu bakteria apa. Okey, tindakan antibodi adalah secara spesifik terhadap sesuatu antigen. Antibodi tidak dihasilkan serta-merta kerana limfosit perlu mengenal pasti. Dia kena kenal dulu antigen tu sebelum antibodi dihasilkan. Jadi, disebabkan tindak balas antibodi ni, dia adalah spesifik. Jadi, untuk dia nak bina protein ataupun antibodi yang boleh membunuh bakteria tu, dia kena kenal dululah. Dia kena tahu, okey, bakteria ni dia ada bahagian mana yang lemah dia. Bahagian mana kita nak bina antibodi supaya antibodi tu boleh melekat pada bakteria tu. Jadi macam tu, kan? Sebab tu, kan, kita diberikan vaksin. Vaksin ni adalah apa dia? Virus ataupun patogen yang dilemahkan, suntik kat dalam badan kita. Jadi bila mana suntik dalam badan kita, limfosit akan kenal bakteria atau patogen tu, dan dia dah tahu dah apakah antibodi yang perlu dihasilkan. Okey, terdapat dua jenis limfosit, iaitu limfosit T dan limfosit B. Yang T dengan yang B ni dia berbeza. Okey, yang limfosit T ni dia menyerang patogen yang memasuki badan dan sel-sel yang telah dijangkiti patogen. Jadi dengan sel-sel yang dah dijangkiti patogen pun dia akan serang juga. Okey, menghasilkan bahan kimia untuk merangsang limfosit B dikenali sebagai sel T. Jadi limfosit ni dikenali sebagai sel T. Jadi limfosit T ni tugas dia bukan sahaja menyerang patogen. Dia akan menghasilkan bahan kimia untuk merangsang limfosit B. Dia akan hasilkan bahan kimia untuk merangsang limfosit B. Kemudian B ni bila mana dia dah dirangsang oleh T, jadi dia akan hasilkan antibodi. Jadi sini kamu tahulah mana satu yang hasilkan antibodi. Yang B. B inilah yang akan hasilkan antibodi. Siapa yang rangsang B ni? Yang merangsang B ni adalah T.
T. Kan? Okey, membentuk sel plasma dan sel memori B. Jadi B ni dia akan pecah dua nanti, satu sel plasma, satu lagi memori. Okey, sel memori B menyimpan maklumat mengenai patogen yang pernah menyerang badan. Sekiranya patogen yang sama menyerang, sel plasma diaktifkan untuk menghasilkan antibodi dengan cepat dan banyak. Dan sel ini kita panggil dia sel B. Okey, di sini kita tahu apa fungsi plasma. Plasma ni dialah yang menghasilkan antibodi tu. Tapi dia bila mana dia dah hasilkan antibodi, okey, bakteria dah mati. Okey, habis cerita. Tetapi untuk next time, next mungkin tahun seterusnya, datang balik bakteria tu serang badan kamu. Badan kamu sudah pun ada ni memori. Memori inilah yang akan merangsang ataupun akan mengaktifkan plasma ni